Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku saya sendiri. Anda bertanya, Kapten menjawab. Soal jawab agama tentang keibubapaan dan anak-anak. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi penjelasan tentang satu soalan yang mungkin kita pernah tertanya-tanya sesama kita, ya, yang ini nasib kanak-kanak bukan Islam di hari akhirat kelak. Bagaimanakah keadaan mereka nanti? Apakah mereka di neraka, di syurga, atau macam mana, ya? Dan kebetulan soalan yang saya dapat ini memang berdasarkan sesuatu yang benar-benar berlaku. Saya tak ingat tarikhnya, tetapi orang yang bertanya, dia menulis ataupun bertanya, beberapa bulan lepas saya merasa sedih dengan berita seorang kanak-kanak berumur 6 tahun bernama William yang hilang. Mayatnya beberapa hari kemudian ditemui di muara Sungai Kelang. Saya terfikir, apakah nasib atau kedudukan kanak-kanak bukan Islam pada hari akhirat kelak, ya? Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki buku ini, kita sekarang di muka surat 34. Maka saya menjelaskan bahawa dalam persoalan ini sebenarnya ada beberapa pendapat atau setepatnya ada 6 pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan bahawa kanak-kanak kaum musyrikin ataupun bukan Islam berada di dalam neraka. Ini berdasarkan sebuah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau bertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang anak-anak kaum musyrikin. Baginda menjawab, jika kamu hendak aku perdengarkan kepadamu jeratan mereka di dalam neraka. Jika kamu nak, aku akan perdengarkan kepadamu jeratan mereka di dalam neraka. Riwayat ini memberi gambaran bahawa seolah-olah kanak-kanak kaum musyrikin, kanak-kanak kaum bukan Islam berada di dalam neraka. Akan tapi walau bagaimanapun, namun begitu, riwayat ini darjatnya adalah dhaif. Ia riwayat dalam Musnad Ahmad dan ia telah dinilai dhaif oleh Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya di dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad. Berkata Imam Ibnul Jauzi, hadis ini tidak sah. Berkata juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini sangat lemah. Jadi pendapat pertama ini adalah tertolak. Kerana bila kita bincang tentang hari akhirat, ia masuk dalam isu akidah. Bila kita bincang syurga dan neraka, ia duduk dalam bab akidah. Dan dalam bab akidah ini, kita hanya menggunakan ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih dan hasan. Bukan hadis dhaif, bukan juga hadis yang dhaif jiddan. Jadi pendapat pertama ini saya ulangi, ditolak. Pendapat kedua pula menyatakan bahawa kanak-kanak tersebut keadaan mereka selari dengan keadaan ayah mereka. Okey, jika ayah mereka musyrik, maka musyriklah juga anaknya. Ini berdasarkan sebuah hadis, kali ini hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kaum musyrikin di satu daerah yang baru saja diserbu, lalu para wanita dan anak-anak keturunan mereka terbunuh. Apabila ditanya tentang bagaimana anak-anak mereka ini, baginda menjawab, mereka termasuk golongan mereka. Apa maksud ni? Mereka termasuk golongan mereka. Okay, dalam sebuah riwayat yang lain, baginda menjawab, mereka termasuk ayah-ayah mereka. Jadi riwayat kedua ini menjawab apa yang dimaksudkan, menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam riwayat pertama, mereka termasuk golongan mereka. Maknanya anak-anak itu termasuk dalam golongan ibu bapa mereka, yakni apabila ibu bapa mereka musyrik, maka anak-anaknya pun musyrik juga. Akan tetapi, di sini pentingnya kita membuka kitab para ulama yang mensyarahkan hadis, ya. Dan di sini apabila kita rujuk kepada Fathul Bari, ya, ketika mensyarahkan, tapi bukan mensyarahkan hadis ini, tetapi hadis ini berulang dalam nombor yang lain, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahawa maksudnya ialah anak-anak tersebut dianggap termasuk kaum musyrikin
sebagaimana ayah dan ahli keluarganya lain, dan ini merujuk kepada hukum dunia. Hukum di hari akhirat pula tidak semestinya demikian. Apa maksud hukum dunia? Bererti anak-anak itu dikebumikan sebagaimana ibu dan ayah mereka. Anak-anak itu tidak pula dimandikan, tidak pula dikafankan, tidak pula disolat jenazah. Apabila ayah dan ibu mereka kaum musyrikin, anaknya pun sedemikian, maka dikebumikan sedemikian. Tidak pula dengan cara ataupun tata cara pengebumian, pengurusan jenazah di kalangan umat Islam. Itu yang baginda maksudkan bahawa mereka termasuk golongan mereka, yakni cara menguruskan jenazah ketika di dunia. Di akhirat kelak tidak sesemestinya demikian. Okey, poin penting ya. Hadis-hadis yang saya bacakan ni, nombor hadis ada dalam buku ni, ada dalam buku ini nombor hadisnya. Saya hanya bacakan hadis saja terus. Buku ni kalau tak nak beli pun tak apa, boleh muat turun edisi percuma di laman web saya hafizfirdaus.com. Link telah saya berikan dalam video yang pertama. Sebab video ini bersiri ya, dalam playlist bersiri, lihat dalam video yang pertama. Okey, itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga menyatakan bahawa kanak-kanak kaum musyrikin, kanak-kanak kaum bukan Islam berada di atas tembok yang dikenali sebagai tembok Al-A'raf. Di akhirat kelak antara syurga dan neraka ada satu tembok yang dinamakan sebagai Al-A'raf. Dalilnya tentang tembok ini boleh kita rujuk dalam surah Al-A'raf itu sendiri. Inilah dari mana dapatnya nama Al-A'raf, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat nombor 46. Okay. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, okay, menerangkan bahawa nasib kanak-kanak kaum musyrikin ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru hendaklah kita menahan diri daripada memberi apa-apa pendapat tentang nasib atau kedudukan mereka di hari akhirat kelak. Ini kerana apabila Rasulullah SAW ditanya tentang kanak-kanak kaum musyrikin yang telah meninggal dunia, baginda menjawab berdasarkan sebuah hadis daripada Sahih Al-Bukhari juga, Allah ketika menciptakan mereka lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima pula. Okey, boleh ya kita mendengar semua pendapat yang ada, kita mengkaji semua pendapat yang ada untuk meluaskan cakrawala ilmu kita, meluaskan wawasan kita, dan sambil kita mengetahui pendapat-pendapat yang ada, kita juga menganalisa dan mengkaji pendapat manakah yang paling tepat. Supaya kalau isu ni timbul, ada orang bagi tahu tentang sesuatu pendapat, lalu dia kata inilah yang benar, inilah yang muktamad. Kita tahu sebenarnya sebab kita telah pun menganalisa semua pendapat-pendapat tersebut. Okey? Jadi sekarang kita masuk ke pendapat nombor 5. Pendapat nombor 5 berkata, berpendapat kanak-kanak kaum musyrikin ini berada dalam syurga, namun sebagai pelayan kepada para penghuni syurga. Pelayan ini yang dimasukkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Waqi'ah, surah nombor 56 ayat nombor 17, yang bermaksud mereka yang ini para penghuni syurga dilayan oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bazar, dalam Musnad Al-Bazar, dinyatakan bahawa para pelayan ini ialah anak-anak kaum musyrikin. Ya, para pelayan ahli syurga ini ialah kanak-kanak kaum musyrikin. Terhadap riwayat ini terdapat khilaf di kalangan para ahli hadis tentang darjatnya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilainya lemah, menilainya dhaif, sementara Syekh Al-Albani menilainya sahih. Jadi ada khilaf di situ. Pendapat keenam pula. Pendapat keenam menerangkan bahawa kanak-kanak kaum musyrikin berada di dalam syurga sebagaimana ahli-ahli syurga yang lain. Mereka bukanlah pelayan kepada para penghuni syurga. Okey, jadi mereka adalah ahli syurga, penghuni syurga sebagaimana kanak-kanak yang lain. Bukanlah mereka ni menjadi pelayan kepada
para penghuni syurga. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sangat panjang. Sebuah hadis yang sangat panjang daripada Sahih Al-Bukhari juga. Yang ini saya bacakan nombor dia. Hadis nombor 6525, atau jika berdasarkan penomboran Fathul Bari, hadis nombor 7047. Kenapa saya nak bacakan nombor hadis? Sebab inilah pendapat yang paling tepat, yang paling kuat, ya. Baik. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum sebuah mimpi yang baginda alami, di mana dua orang malaikat membawa baginda melalui pelbagai suasana dan pelbagai keadaan manusia. Salah satu daripada suasana tersebut ialah sebuah taman yang amat indah di dalam syurga. Di dalamnya terdapat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikelilingi oleh sangat ramai kanak-kanak yang meninggal dunia dalam keadaan fitrah, yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Lalu apabila Rasulullah SAW sedang menerangkan, sedang berkongsi, ya, tentang mimpi yang baginda alami itu, salah seorang sahabat bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan kanak-kanak kaum musyrikin?" Rasulullah SAW menjawab, "Dan juga kanak-kanak kaum musyrikin." Maknanya apa? Kanak-kanak kaum musyrikin juga berada di dalam syurga bersama dengan kanak-kanak lain yang mengelilingi Nabi Ibrahim tersebut. Jadi berdasarkan hadis ini dapat kita tahu bahawa kanak-kanak kaum musyrikin mereka juga bersama kanak-kanak kaum muslimin di dalam syurga. Kenapa sedemikian? Kerana kanak-kanak kaum musyrikin yang meninggal dunia sebelum baligh adalah mereka yang belum dipertanggungjawabkan dalam urusan agama. Mereka belum lagi dibebankan sebarang hukum, belum lagi dibebankan tentang sebarang akidah, tentang mentauhidkan ke, mensyirikkan ke. Jadi mereka ini bebas dari semua itu. Lalu apabila Allah mentakdirkan mereka mati, mereka meninggal dunia sebelum baligh, maka mereka akan masuk syurga. Demikianlah salah satu daripada sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang keenam ini pada kajian saya, ia adalah pendapat yang paling benar dalam 6 pendapat yang ada dalam isu ini, kerana ia merujuk kepada sebuah hadis yang sahih. Dan kemudiannya juga dari sudut aspek yang lain, mereka adalah kanak-kanak yang belum baligh. Jadi bila belum baligh, baik kanak-kanak yang muslim ataupun non-muslim, mereka tidak dibebankan dengan apa-apa isu akidah, tidak dibebankan dengan apa-apa isu hukum. Okey, sebab mereka masih belum baligh. Jadi jika mereka meninggal dunia sebelum itu, mereka dengan rahmat Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya, jadi sedikit ulang kaji. Pendapat pertama kata mereka di dalam neraka ada hadis, tetapi hadis itu dhaif dan tidak boleh dijadikan hujah dalam urusan akidah. Sebab syurga neraka akhirat ni ialah dalam isu, dalam topik, dalam bab akidah, ya. Pendapat kedua berkata mereka ni bersama ayah mereka. Mereka ni bersama dengan orang-orang tua mereka. Yang dimasukkan ialah hukum dunia. Yang ini apabila mereka meninggal dunia, mereka diuruskan sebagaimana kaum mereka. Mereka diuruskan sebagaimana tata cara kaum mereka, bukan dengan tata cara kaum muslimin. Ia tidaklah bererti di hari akhirat kelak mereka akan bersama ibu bapa mereka, tetapi ia ada hukum yang berbeza di hari akhirat kelak. Pendapat yang ketiga menyatakan mereka itu di atas tembok Al-A'raf. Okey, ini sekadar pendapat sahaja untuk neutral, berada neutral antara syurga dan neraka. Pendapat keempat berkata diserahkan kepada Allah. Betul juga. Tetapi dalam rangka kita menyerahkan kepada Allah, kita juga merujuk kepada hadis lain. Hadis yang di mana kanak-kanak ini semuanya, baik yang sebelum itu di dunia muslim ataupun non-muslim, berada di dalam syurga bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Pendapat yang kelima berkata kanak-kanak itu menjadi pelayan kepada para penghuni syurga. Ada sebuah riwayat, tetapi riwayat itu diperselisihkan darjatnya. Sekali lagi, kita nak bincang perkara tentang akidah, kita nak bincang perkara syurga dan neraka, hendaklah kita merujuk kepada hadis yang confirm statusnya, bukanlah sesuatu yang diperselisihkan. Dan pendapat yang keenam
Pendapat yang keenam berdasarkan sebuah hadis daripada Sahih Al-Bukhari, bahawa dalam mimpinya Rasulullah SAW dibawa oleh dua orang malaikat untuk melihat pelbagai suasana dan pelbagai keadaan manusia. Salah satu suasana tersebut ialah sebuah taman yang amat indah. Di dalamnya terdapat Nabi Ibrahim yang dikelilingi oleh sangat ramai kanak-kanak yang meninggal dunia. Sebenarnya dalam teks hadis itu disebut meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Jadi kanak-kanak kaum bukan Islam pun, bila mereka meninggal dunia sebelum balik, mereka pun meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Jadi bila disebut keadaan fitrah, istilah ini bukan saja kanak-kanak kaum muslimin, tetapi juga kanak-kanak yang daripada kaum bukan Islam. Kerana apabila meninggal dunia ketika sebelum balik, mereka masih lagi dalam keadaan fitrah. Dan ini diperkuatkan lagi oleh soalan daripada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kanak-kanak kaum musyrikin?" Rasulullah menjawab, dan juga kanak-kanak kaum musyrikin. Sebab kanak-kanak kaum musyrikin yang meninggal dunia sebelum balik, mereka dalam keadaan fitrah. Sama juga dengan kanak-kanak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum balik. Ya? Baik, jadi ini penjelasan daripada buku saya. Jadi inilah salah satu bukti, salah satu tanda daripada rahmat Allah yang mungkin sebahagian kita tak tahu, dan mungkin kebanyakan daripada kaum bukan Islam pun yang tidak tahu. Okey, soalan seterusnya dalam buku ini, muka surat 40, tentang nasib orang bukan Islam yang sudah dewasa di akhirat kelak. Tentang topik ini, saya ada sebuah video khas yang berlainan. Saya bagi link di bahagian description. Saya tak akan baca daripada buku ini. Video itu kuliah saya di satu tempat. Jemput, tonton dan menganalisa. Sama juga kita dapat lihat bagaimana rahmat Allah dalam kes sedemikian. Ya, bukan semua orang bukan Islam automatik akan dihukum oleh Allah SWT sebagai kekal di dalam neraka. Bukan semuanya. It is not as easy as that. Tetapi Allah SWT maha adil. Akan ada cara penilaian Allah SWT di hari akhirat kelak. Jemput tonton video tersebut. Link saya bagi di bahagian description. Baik. Demikian sedikit perkongsian saya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.